Ilmu tajwid adalah ilmu tentang cara membaca Al-Quran dengan baik dan betul, manakala ilmu qiraat ialah satu ilmu untuk membaca Al-Quran dengan pelbagai wajah. Qiraat merupakan bacaan yang disandarkan kepada imam-imam, iaitu imam qiraat 7 dari Imam Al-Shatibi, manakala qiraat 10 dari Imam Al-Jazari. Riwayat ialah setiap apa yang disandarkan kepada periwayat yang diperoleh dan diambil melalui imam secara terus ataupun melalui perantaraan. Seterusnya, tarik didefinisikan kepada sesiapa yang mengambil bacaan daripada periwayat atau orang selepas periwayat. Antara tokoh atau ulama terhebat dalam ilmu qiraat ialah Imam Ash-Shatibi. Nama sebenar beliau ialah Abu Qasim bin Firruh, iaitu bermaksud besi dalam bahasa Sepanyol, bin Khalaf bin Ahmad Ash-Shatibi Ar-Ru'aini At-Tarir, yang bermaksud buta, Al-Andalusi, dan mendapat gelaran sebagai Abu Muhammad. Nama Ash-Shatibi sebenarnya berasal daripada nama Shatibah, iaitu sebuah bandar yang besar dan mempunyai kota berkubu di sebelah timur Andalus. Bandar Shatibah berada di kedudukan 56 km dari Valencia, iaitu Valencia. Beliau dilahirkan pada tahun 538 Hijrah di Shatibi, iaitu satu daerah di Andalus yang dinamakan sebagai Spanyol. Di tempat kelahiran, beliau telah banyak menghabiskan masanya dengan menghafaz Al-Quran dan juga mempelajari ilmu qiraat daripada Abu Abdullah Muhammad bin Abu Al-Ash. Imam Ash-Shatibi merupakan seorang penuntut ilmu yang sering dahagakan akan ilmu. Tidak cukup dengan mempelajari ilmu di tempat kelahirannya, beliau menuju ke satu perkampungan yang berhampiran dengan Shatibi, iaitu Valencia, dan beliau berguru dengan Ibnu Huzail, iaitu Abu Hasan Huzail. Beliau juga telah menghafaz kitab At-Taisir fi Sab'i Al-Qiraat karangan Imam Abu Amru Ad-Dani dan juga ilmu hadis. Selain daripada Abu Hasan Huzail, beliau juga mempelajari ilmu daripada Abu Hasan An-Ni'mah, Abu Abdullah bin As-Sa'adah, Abu Muhammad bin Ashir, Abu Abdullah bin Abdul Rahim, Alim bin Abdul Aziz dan Abu Abdullah bin Hamid. Beliau telah wafat pada 28 Jamadil Akhir tahun 590 Hijrah dan dimakamkan di Jabal Muqattam, iaitu di Kahirah, Mesir. Imam Ash-Shatibi merupakan seorang yang hilang penglihatan ataupun buta, namun beliau masih mampu menyuburkan ilmu ini dan berpendirian tegas terhadap perkara-perkara yang berkaitan hukum-hukum Allah. Seterusnya, saya akan sambung kepada Imam Al-Jazari. Imam Al-Jazari juga merupakan salah seorang daripada tokoh serta ulama yang tersohor dalam bidang ilmu qiraat. Beliau merupakan antara ribuan ulama silam yang telah menghasilkan penulisan yang berkualiti dan penulisannya diterima pakai oleh ulama mutaakhir. Nama penuh bagi Imam Al-Jazari ialah Abu Khair Syams ad-Din Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Umri Al-Dimashqi Al-Shirazi Al-Syafi'i, juga lebih dikenali dengan gelaran Ibnu Al-Jazari. Beliau adalah seorang yang mempunyai ilmu yang meluas dalam beberapa disiplin ilmu seperti qiraat, hadis, fiqh dan sebagainya. Dilahirkan pada malam Sabtu, iaitu pada bulan Ramadan selepas solat tarawih pada tahun 751 Hijrah, juga bersamaan dengan 30 November atau awal September tahun 1350 di kota Damsyik. Antara kehebatan Imam Al-Jazari ialah beliau sudah pun menghafal Al-Quran serta dapat membacanya dalam solat walaupun pada ketika itu hanya berusia 13 tahun. Menurut Ibnu Hajar, Imam Al-Jazari mempunyai kepribadian yang mulia di mana beliau merupakan seorang yang alim, sangat bersungguh-sungguh dalam mempelajari Al-Quran serta hadis dan seterusnya sangat menonjol dalam pengajian yang melibatkan bidang qiraat. Dalam ilmu qiraat, penguasaan Imam Al-Jazari sangat terselah lantaran sanad-sanad yang diperolehinya daripada guru-guru Al-Quran yang terkenal sewaktu zamannya. Antara guru-guru bagi Imam Al-Jazari ialah Syekh Abu Muhammad Abdul Wahab bin Yusuf bin Al-Salar, Syekh Ahmad bin Ibrahim bin Al-Tahan Al-Manhaji, Syekh Ahmad bin Rajab bin Al-Hasan Al-Sulaimi Al-Baghdadi dan sebagainya. Imam Al-Jazari juga merupakan seorang tokoh yang sangat aktif dalam dunia penulisan. Antara kitab-kitab beliau yang terkenal dalam bidang qiraat serta tajwid ialah Usul Al-Qiraat, Tahbir Al-Taisir,
Itaf al-Maharraf fi Tatimah al-Ashirah dan sebagainya. Antara anak-anak murid beliau juga yang termuka ialah terdiri daripada Syekh Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Al-Jazari, Syekh Abu Al-Fath Muhammad bin Muhammad Al-Jazari, Syekh Abu Al-Khair Muhammad bin Muhammad Al-Jazari, di mana ketiga-tiga ulama ini merupakan anak kepada beliau sendiri. Selain itu, Syekh Al-Khatib Mu'min bin Ali Ar-Rumi dan sebagainya. Perbezaan tajwid menurut Ibnu Al-Jazari. Dalam Ibnu Al-Jazari, terdapat beberapa perbandingan yang harus dijaga atau diambil perhatian oleh mana-mana pembaca Al-Quran ketika mana mereka membacanya. Oleh itu, terdapat beberapa perbandingan yang boleh kita lihat. Yang pertama, Al-Takbir. Imam Hafs membaca takbir melalui Ibnu Al-Jazari dan harus juga dengan meninggalkannya. Lafaz takbir adalah seperti La ilaha illallah wallahu akbar, atau sekurang-kurangnya Allahu Akbar, atau La ilaha illallah wallahu akbar walillahil ilham. Cara bacaan takbir sekiranya dibaca sebelum bismillah adalah dengan dua cara. Yang pertama, tahlil diikuti dengan takbir, iaitu La ilaha illallah wallahu akbar, dan yang keduanya tahlil diikuti dengan takbir dan tahmid, La ilaha illallah wallahu akbar walillahil ilham. Yang kedua ialah mad jaiz munfasil. Imam Hafs melalui Ibnu Al-Jazari membacanya dengan kadar 2 harakat seperti kadar panjang mad asli, iaitu 3, 4 dan 5 rakaat. Yang ketiga, mad wajib mutasil. Imam Hafs melalui Ibnu Al-Jazari membacanya dengan kadar 4, 5 dan boleh dibaca dengan 6 harakat ketika wakaf. Perbezaan tarik Asyatibi. Yang pertama ialah tarik Asyatibi tidak membaca lafaz takbir yang bermaksud ucapan La ilaha illallah wallahu akbar ataupun Allahu akbar ketika khatam Al-Quran. Yang kedua ialah mad al-munfasil, iaitu apabila huruf hamzah dan huruf mad berada di dalam dua kalimah yang berlainan, iaitu huruf mad di akhir kalimah pertama dan huruf hamzah di awal kalimah yang kedua. Kadar bacaan Imam Hafs melalui tarik Asyatibi adalah dengan kadar 4 harakat ataupun dengan kadar 5 harakat. Akan tetapi bacaan dengan 4 harakat lebih didahulukan. Yang ketiga ialah mad al-muttasil, iaitu apabila huruf mad dan huruf hamzah berada di dalam satu kalimah. Imam Hafs melalui tarik Asyatibi membacanya dengan 4 dan 5 harakat, sama ada ketika wasal atau waqaf. Wajah bacaan dengan 4 harakat adalah lebih didahulukan. Adapun apabila huruf mad berada di hujung kalimah dan dibaca dengan waqaf, dibolehkan bacaan dengan 6 harakat.